各位我所亲爱的弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 感谢神赐给我们有健康的身体，让我们可以一起的来赞美我们的神，一起的来祷告，一 Puji 起来学习他的话语。 Puji Tuhan memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. 今天晚上我们要学习祷告，怎么样的能够改变我们信徒之间的彼此相爱。 Pada hari ini kita akan belajar bagaimana melalui doa kita boleh saling mengasihi antara saudara seiman. 怎么样的将口头上的爱实现在我们的行为上？ Bagaimana kasih yang di dalam perkataan kita ini bisa menjadi tindakan dari kehidupan kita. 我们今天晚上的题目呢是祷告怎么能够改变我们彼此相爱的方式。 Tema kita hari ini doa dapat mengubah cara kita saling mengasihi. 那么经文是起自约翰一书第3章18节，小子们啊，我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。 Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 让我们一起同心来祷告，求神来帮助我明白他的话语。天父，我们谢谢你带领我们一整天的生活，从早上到现在，你都在引导、看顾、保守我们。谢谢你借着你的同在，帮助我们每天过一个得胜的生活。现在我们要学习你的话语，求天父带领赐福，奉耶稣的名祷告，阿们。使徒约翰是在第1世纪的末期写下了约翰一书。 Kitab 1 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes pada abad pertama. 当时的教会呢，是面对异端和逼迫信徒们的信仰与行为脱节。 Pada saat itu, jemaat sedang menghadapi ajaran sesat dan penganiayaan, membuat para jemaat itu terpecah belah. 那么，使徒约翰写下了这封书信的目的呢，是要保护信徒，帮助他们在真理和爱的中站立得稳。 Tujuan dari penulisan surat ini adalah supaya jemaat boleh berdiri teguh di dalam iman dan kebenaran serta kasih. 约翰呢，是主耶稣最爱与最亲近的门徒，也是唯一的一位被记载站在十字架下亲眼看见主受死的使徒。 Rasul Yohanes juga adalah salah satu murid yang dikasih oleh Yesus, dan dia juga adalah salah satu murid ketika Yesus disalibkan, dia ada di depan salib itu. 那么耶稣临死前呢，还把自己的母亲玛利亚托付了给他。 Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus menyerahkan ibunya sendiri kepada Rasul Yohanes. 那么使徒约翰在3章第11节告诉我们，我们应当彼此的相爱。 这就是我们从起初所听见的命令。 Di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 di sana mengatakan, mengingatkan kita, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu kita harus saling mengasihi. 这不是一条新的命令，而是从起初主耶稣亲自赐下的命令。他命令我们这些跟随他的人要彼此的相爱。 Ini bukanlah perintah yang baru, tapi ini adalah pada awalnya perintah ini sudah ada, yaitu kita bagaimana mengasihi dengan kasih yang mula-mula. 彼此相爱不单是主耶稣的命令，也是主耶稣的应许。 Saling mengasihi bukan saja perintah, tapi juga adalah janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. 主耶稣应许我们，若我们彼此相爱呢，众人呢就因此就认得出我们是主耶稣的门徒了。 Dan Yesus mengatakan, jika kita saling mengasihi, maka orang-orang akan mengenal kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus.
主耶稣也应许我们，若我们有彼此相爱的心呢，神就与我们同在。 Dan Yesus juga mengatakan, jika kita punya hati yang saling mengasihi, maka Allah akan menyertai kita. 主耶稣也应许我们，若我们有彼此相爱的心呢，我们就有内心的平安。 Dan Yesus juga mengatakan, bahwasanya jika kita punya hati yang saling mengasihi, maka di dalam hati kita ada damai sejati itu. 主耶稣也应许我们，若我们有彼此相爱的心呢，我们所求的，我们就可以从他得着。 Dan Yesus juga berjanji bahwa jika kita punya hati yang saling mengasihi, apa yang kita minta, maka kita akan memperolehnya. 彼此相爱是我们基督徒信号的一个记号。 Saling mengasihi adalah tanda dari seorang pengikut Kristus. 然而，我们不得不承认呢，相爱说起来容易，但是做起来却不容易。 Namun kita harus mengakuinya. Mengatakan saling mengasihi itu mudah sekali, tapi melakukan atau menghidupkannya itu adalah hal yang tidak mudah. 我们的口中常说我爱你，我为你祷告，但是内心呢，却常常缺乏真实的爱。 Dan jika mulut kita selalu berkata, aku mengasihimu, aku akan berdoa bagimu. Namun di dalam hati kita tidak ada kesungguhan hati itu. 我们对我们的兄弟姐妹，可能心存有不愉快的过去，或是心存有怨恨。 Dan di dalam hati kita mungkin sebelumnya ada hati yang benci dan atau hati yang tidak menyukai sesama. 使我们对得罪我们的人呢，我们久久的不能得到释放。 Dan orang-orang pernah menyakiti kita, di dalam hati kita sulit sekali melepaskan mereka. 所以我们很不容易对我们的兄弟姐妹的需要做出爱的行动。 Oleh sebab itu kita sangat sulit sekali melakukan tindakan kepada orang sesama saudara kita. 约翰一书的3章18节有2个重点。 Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 11 ini mempunyai 2 poin penting. 第一个重点呢，我们相爱啊，不要只在言语和口头上。 Yaitu pertama, bahwasanya kita saling mengasihi jangan hanya di dalam perkataan atau mulut kita saja. 我们很容易犯的毛病呢，就是嘴巴上的爱。我会为你祷告，你要多穿点衣服，你要多吃一点有补的饮食。 Kita dengan mulut sangat mudah mengasihkan kata. Dengan perkataan kita akan memberi nasihat kepada orang. Engkau harus makan lebih baik dan engkau harus begini dan begitu. 这些常常呢，就成为我们关怀的一个方式。 Ini menjadi salah satu cara kita memperhatikan orang lain. 约翰曾说过：“看见弟兄穷乏，却塞住了怜惜的心，爱神的心怎么存在他里面呢？” Yohanes mengatakan, jika kita mengasihi orang lain tapi kita tidak melakukan, bagaimana ada kasih ada dalam hatinya. 约翰在这里不是在反对用言语来鼓励或是来安慰， Yohanes di sini bukan mengatakan bahwa kita tidak melarang, bahwa kita tidak boleh melakukan melalui perkataan memperhatikan mengasihi orang lain. 约翰而是警戒我们不要把言语当作爱的全部。 Namun Yohanes mengingatkan kita, jangan melalui hanya perkataan itu menjadi tindakan ataupun semua itu adalah kasih. 只有言语而没有行动是虚假的爱。 Karena hanya perkataan tanpa tindakan itu adalah kasih yang penuh kepalsuan. 真正的爱呢，是不能永远停留在嘴巴上的。 Kasih yang sejati tidak hanya bisa tinggal dalam atau di dalam mulut saja. 这节经文的第二个重点呢，就是我们彼此相爱呢，总要在行为和诚实上。 Dan di poin kedua adalah kasih ini adalah kasih adalah dari tindakan. 约翰所说的诚实呢，原文有真理或者是真实的意思。 Di dalam sini mempunyai arti di dalam kata kasih ini ada kebenaran ataupun kesungguhan di dalamnya. 也就是说，一个真实的基督徒，他的爱不是虚伪的客套话， Yaitu kasih yang sejati itu bukan hanya
sebuah perkataan yang indah yang dibalut dengan kata-kata saja, 而是从真理的生命中会自然的流露出看得见的行动。 dan di dalam kehidupan sesungguhnya kasih sejati ada di dalam kehidupan itu tanpa kita sadar atau dengan alami itu dikeluarkan dari tindakan kita dan bisa dirasakan. 那么雅各呢，也同样的劝勉我们说：若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？ Dan di kitab Yakobus mengingatkan kita bahwa kita mengatakan kita punya iman tanpa ada tindakan, apa gunanya? 信心若没有行为，就是死的。 Karena iman tanpa perbuatan mati, hakikatnya adalah mati. 那么基督徒在祷告中，不只是用言语代祷，更要看见弟兄姐妹实际的需要，而愿意伸出手去帮助他。 Orang Kristen tidak hanya dengan perkataan mendoakan atau melakukan, tapi harusnya kita dengan tindakan kita atau mengulurkan tangan membantu mereka. 那么祷告如何改变我们彼此相爱的关系呢？ Dan bagaimana dengan doa kita boleh mengubah hubungan kita sama saling mengasihi itu? 我觉得最少有4点是我们可以一起来学习的。 Menurut saya ada 3 poin yang harusnya kita bisa belajar dari sana. 第一点呢，祷告能够让我们看见对方在神的眼中的真实的样子。 Pertama adalah doa memampukan kita untuk melihat atau menilai seorang itu di mata Allah. 很多时候，我们对一个人很难产生有爱心， Sering sekali kita untuk mengasihi seorang itu tidaklah mudah. 是因为我们用我们的眼光只看到对方的缺点、软弱，以及他对我们过去的伤害。 Karena kita dengan pandangan manusia sendiri yang adalah pandangan melihat kekurangan dan melihat masa lalu bagaimana dia telah melukai kita. 但是在祷告中，我们来到神的面前，为这个人祷告时，圣灵会让我们看见， Namun melalui doa biarlah Tuhan menolong kita bagaimana kita boleh melihat 这个人呢是神所爱的，这个人呢也是耶稣基督为他舍命的。 yaitu orang ini adalah orang yang juga dikasihi Allah dan orang ini adalah orang yang juga Yesus mati untuk dosanya. 神也正在陶造他的生命。 Dan Tuhan juga sedang membentuk kehidupannya. 祷告会打破我们心中的偏见与误会，让我们不再凭外貌看人。 Doa juga akan menghancurkan prasangka dan kesalahpahaman sehingga kita tidak lagi dengan menilai orang dari tampak luar saja, 而是凭着在基督里的身份去爱这个已经被神拯救、已经被神接纳的人。 namun melainkan mengasihi mereka berdasarkan orang ini sudah diselamatkan oleh Allah dan sudah diterima oleh Kristus. 第二点，我们可以学习的，就是祷告能够改变我们的心态，软化我们刚硬的心。 Dan poin kedua adalah doa mengubah sikap hati kita dan melembutkan hati yang keras. 我们的心很容易变硬， Hati- 别人的一句话、一个态度就能干换我们的心。 Hati kita sangatlah mudah menjadi keras. Satu perkataan orang lain saja jika masuk dalam hati kita akan membuat hati kita menjadi keras. 使我们对这个人产生了偏见与误会。 Dan begitu kita tersinggung akan menjadi prasangka dan kesalahpahaman terhadap orang itu. 但是在持续的祷告中，神会做一件奇妙的事，他会先改变我们的心态。 Dan namun dengan doa dengan tekun kita berdoa, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib, yaitu mengubah pola pandang dan sikap kita. 当你真正的为那个让你生气的人跪下祷告的时候呢，心里的苦毒就慢慢的被化解。 Jika kita boleh sungguh-sungguh berlutut berdoa bagi orang yang telah menyakitkan kita, maka hati yang pahit itu perlahan-lahan akan menjadi luntur. 我们会发现呢，我们苦毒的心呢被软化，变成有怜悯与关怀的心。 Dan kita akan mendapati hati kita yang keras itu semakin hari semakin dilembutkan dan hati kita
semakin hari penuh belas kasihan dan kepedulian. 祷告呢，不是求神来改变别人，来适合我们的心意。 Doa bukan untuk agar orang lain berubah menjadi sesuai dengan keinginan hati kita, 而是求神改变我们的心态，软化我们刚硬的心。 namun biarlah Tuhan yang melembutkan hati kita dan mengubah sikap kita, 使我们有能力去爱，去接受那些不可爱的人。 agar kita boleh mampu untuk mengasihi dan untuk menerima orang yang tidak patut dikasihi. 祷告使我们向神承认我们的软弱， Sesungguhnya doa adalah di mana kita mengaku di hadapan Tuhan kelemahan kita. 求圣灵更新我们的动机，改变我们的心态。 Dan biarlah Tuhan yang mengubah sikap hati kita dan juga mengubah motivasi kita. 把我们从自我为中心呢，转向对他人有关怀。 Yaitu mengubah kita dari keegoisan kita yang berpusat kepada kita menjadi peduli pada orang lain. 第三点呢，祷告能够带来行动的勇气和动力。 Ketiga, ada doa memberikan keberanian dan dorongan untuk bertindak. 约翰说：“爱不要只在言语和口头上，总要在行为上。” Yohanes mengatakan, kasih jangan hanya di dalam perkataan, tapi dalam tindakan. 所以呢，只有言语的爱是不够的，还需要有行动。 Oleh sebab itu, kasih dengan perkataan saja itu sudah cukup, namun harus ada perbuatan. 但是很多时候呢，我们缺少的是行动的勇气和动力。 Namun sering sekali kita kekurangan adalah keberanian untuk melakukan tindakan itu. 那么祷告呢，就是行动的燃料或者是发动机。 Dan doa adalah generator atau mesin pendorong untuk melakukan tindakan itu. 当你为一个有需要的家庭来祷告呢，圣灵会感动你。 Ketika kita mendoakan seseorang atau keluarga yang membutuhkan, dan saat Roh Kudus akan menggerakkan hatimu. 我具体的需要做点什么，可能是送一顿的饭，一个关心的电话。 Dia akan menggerakkan kita apa yang harus kita lakukan, apakah saya memberi makanan ataupun sesuatu yang mereka perlukan atau kebutuhan harian yang mereka butuhkan. 一次的探访或是一点点的礼物， Apakah besuk ataupun sebuah hadiah kecil yang bisa saya berikan. 我们的祷告能够带来真正的勇气和行动。 Dan doa kita akan memampukan kita untuk berani melakukan dan bisa melakukan. 初期教会之所以能够凡物公用、彼此相爱、互相的照顾，正是因为他们恒切的祷告，圣灵呢就把爱浇灌在他们的心里。 Gereja mula-mula mereka bisa saling melakukan tindakan saling mengasihi karena mereka saling bersatu di dalam doa, dan Roh Kudus memberi mereka kekuatan untuk melakukannya. 第四点，我们可以从祷告来学习怎么样改变我们的彼此相爱呢？ Dan ke poin 4 adalah bagaimana kita mengubah hidup kita menjadi saling mengasihi. 祷告能够改变我们从论断人转变成为替人代求。 Doa mampu mengubah kita dari mengkritik orang atau menghakimi orang lain menjadi doa syafaat bagi orang lain. 我们很容易论断别人，对别人的处境做评论， Kita mudah sekali mengkritik dan menghakimi orang lain. 批评他人怎么信心不够，或是他人为什么总是犯同样的错误。 Dan kita selalu mengkritik atau mengomentari orang, kenapa orang ini imannya kecil sekali, atau dia terus-menerus jatuh kepada hal dosa yang sama. 那么祷告能够把我们从论断人的心态呢，转变成为替人代求的心态。 Nah, doa itu akan mengubah kita dari suka mengkritik atau menghakimi orang lain menjadi doa syafaat, menolong mereka. 当我们为兄弟姐妹的软弱祷告时，我们不再是站在高处做评判， Ketika kita mendoakan kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita, kita tidak lagi berdiri sebagai tempat yang tinggi atau bagaikan sebagai hakim yang sedang melihat kesalahan orang lain.
而是与他们一同站在神的面前，寻求神的怜悯和帮助。 Namun kita bersama-sama dengan rekan kita mencari kehendak Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. 祷告能够把我们变成同路人，而非审判官。 Doa akan menjadikan kita boleh rekan seperjalanan dan bukan menjadi seorang penghakim itu. 这才是彼此相爱的真正意义。我们一同领受丰盛生命的恩典，我们也一同担当生命的软弱。 Inilah arti kasih sejati itu, dan kita boleh sungguh-sungguh ketika kita melakukan, kita baru sungguh-sungguh bisa menerima kelimpahan anugerah hidup dan sama-sama menanggung kelemahan kehidupan ini. 那么祷告能够让我们看见兄弟姐妹的困难和需要，使我们用实际的行动给予帮助。 Dan doa juga akan mampu menolong kita melihat kesulitan dan kebutuhan jemaat atau orang lain, sehingga kita mampu juga tergerak membantu melalui tindakan yang nyata. 那么各位亲爱的兄弟姐妹，约翰一书3章18节写这段话，是要我们活出真实的爱。 Saudara-saudara sekalian, Yohanes menulis perkataan ini kepada kita supaya kita boleh sungguh-sungguh agar hidup di dalam kasih yang sejati ini. 而这条从起初就听到的命令，就是彼此的相爱。 Sesungguhnya perintah ini sudah diberitakan kepada kita, yaitu kita harus saling mengasihi. 唯有借着不住的祷告，才能从言语走向行为，从虚假走向诚实。 Dan hanya dengan doa yang terus-menerus baru kita bisa melakukan dari perkataan menjadi tindakan, dari kepalsuan menjadi tindakan yang nyata. 让我们今天就开始操练，为你的小组来祷告，为那个你难以相处的人来祷告。 Mari kita hari ini mempraktekannya, mulai dari mendoakan anggota dari self group kita sendiri dan mendoakan orang yang paling sulit yang kita hadapi. 为教会的每一个兄弟姐妹来祷告，为你的家庭的成员来祷告。 Mendoakan anggota atau jemaat gereja ini dan juga mendoakan semua keluarga kita. 你会发现，当你在祷告中与主相遇，主的爱会充满你，使你能成为用一种全新的方式去爱身边的人。 Ketika engkau bertemu muka dan di dalam doa, engkau akan merasakan bahwasanya kasih Tuhan itu ada di dalam dirimu, dan dengan kasih ini kamu baru bisa mengasihi orang lain. 愿我们相爱，不只在言语和舌头上，总是在行为和诚实上。 Biarlah kasih kita bukan hanya dari perkataan, namun adalah dari tindakan dan perbuatan yang nyata. 让我们一同来祷告。 Mari kita berdoa. 来，我们的天父，我们谢谢你教导我们如何的接着祷告，使我们可以彼此的相爱，帮助我们更注重祷告，让祷告成为我们的力量，能够改变我们刚硬的心，去爱我们身边的人。奉耶稣的圣名求，阿们。